Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Izalatu al-Iltibas bitawdihi ahkamil haidhi wal istihadati wan nifas, karangan Syekh Salim bin Ahmad bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khatib hafizahullah subhanahu wa ta'ala, anjuran Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pengajian kita pada hari ini adalah siri yang ke-19 daripada perbincangan berkenaan dengan darah wanita, anjuran Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilang daripada buku Izalatu al-Iltibas bitawdihi ahkamil haidhi wan nifas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita muka surat 62 daripada kitab Izalatu al-Iltibas. Jadi sebelum daripada kita melanjutkan, kita menyambung balik pengajian kita, alangkah eloknya kita ulang semula perbincangan berkenaan dengan perempuan mustahadah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang pernah kita bincang sebelum daripada ni, bahawasanya darah yang keluar daripada farak kemaluan perempuan ia terbahagi kepada 3. Yang pertamanya darah haid, yang keduanya darah nifas, yang ketiganya adalah darah istihadah. Darah haid adalah darah yang keluar daripada kemaluan perempuan, yang mana darah tersebut adalah darah kebiasaan. Darah kebiasaan, bukan keluar kerana penyakit, dan bukan keluar kerana sebab-sebab tertentu. Darah kebiasaan yang keluar daripada perempuan, sekurang-kurang dia adalah sehari semalam, manakala sebanyak-banyaknya adalah 15 hari 15 malam. Kebiasaan adalah 6 ataupun 7 hari. Dan sebelum daripada ni kita bincang cara panjang lebar dah berkenaan dengan tempoh haid. Dan kita bincang juga sebelum daripada ni berkenaan dengan umur perempuan haid. Sekurang-kurang umur yang boleh perempuan itu didatangi haid adalah 9 tahun dengan pengiraan tahun Islam. Dan sebelum ni kita juga pernah bincang berkenaan dengan tempoh suci di antara 2 darah haid. Tidak boleh kita kata ataupun tidak boleh kita meletakkan hukum darah yang keluar pula kali kedua sebagai haid yang baru, melainkan perempuan itu mesti kena mengalami suci sekurang-kurangnya adalah 15 hari di antara 2 darah, iaitu darah yang keluar sebelumnya dan darah yang keluar pada kali yang kedua. Jadi di sana ada perbincangan berkenaan dengan sekurang-kurang suci di antara 2 haid. Sekurang-kurang suci di antara 2 haid adalah 15 hari 15 malam. Waktu kita bincang secara panjang lebar sebelum daripada ni. Apabila seorang perempuan keluar darah melebihi daripada 15 hari 15 malam, maka perempuan itu dinamakan mengikut istilah ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i sebagai perempuan mustahadah, sebagai perempuan yang keluar darah yang melebihi daripada 15 hari. Ketika mana darah dia keluar melebihi daripada 15 hari 15 malam, sedangkan sebanyak-banyak haid adalah 15 hari 15 malam, maka perempuan tersebut adalah perempuan yang
dinamakan sebagai perempuan mustahadah, iaitu perempuan yang telah bercampur dalam tempoh tersebut di antara darah haidnya dan darah istihadahnya. Bercampur dalam tempoh yang lebih daripada 15 hari di antara haid dan istihadah. Dalam menentukan berapa hari haid dia dan berapa hari istihadah dia, maka kita kena tengok dia termasuk dalam kategori mana. Yang mana pengarang kita, dia telah membahagikan perempuan mustahadah kepada dua. Yang pertamanya perempuan mustahadah yang ghairu mutahayyirah, yang keduanya perempuan mustahadah yang mutahayyirah. Maksud perempuan mustahadah ghairu mutahayyirah adalah perempuan yang darah dia keluar melebihi daripada 15 hari, tetapi dia bukanlah mutahayyirah. Dia bukanlah mutahayyirah. Manakala kategori yang kedua adalah perempuan yang darah dia melepasi 15 hari dan dia adalah perempuan mutahayyirah. Perempuan yang mustahadah ghairu mutahayyirah, dia terbahagi kepada 4. Yang pertamanya adalah mubtada'ah mumayyizah. Yang keduanya adalah mubtada'ah ghairu mumayyizah. Yang ketiga adalah mu'tadah mumayyizah. Yang keempat adalah mu'tadah ghairu mumayyizah. Jadi kalau kita perhati pembahagian 4 ini, kita ada perkataan mubtada'ah, kita ada perkataan mu'tadah, kita ada perkataan mumayyizah, kita ada perkataan ghairu mumayyizah. Perkataan mubtada'ah, ia memberi maksud adalah seorang perempuan yang darah dia keluar lebih daripada 15 hari, yang mana baru kali pertama dia mengalami haid. Maksudnya sebelum daripada ni belum pernah dia mengalami haid. Tiba-tiba apabila darah haid mula, ataupun dia kali pertama dia mengalami haid, tiba-tiba darah tersebut melepasi lebih daripada 15 hari 15 malam. Itu yang dinamakan sebagai mubtada'ah. Manakala mu'tadah pula adalah perempuan yang darah dia yang lebih daripada 15 hari 15 malam keluar saat itu, bukanlah kali pertama berlaku dia keluar darah haid. Bahkan sebelum daripada dia pernah dah keluar darah haid, maka hak tu yang dinamakan sebagai mu'tadah. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada mubtadaah dan kita ada mu'tadah. Lepas tu kita ada perkataan mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Mumayyizah ni adalah perempuan tersebut melihat darah ada keluar lebih daripada satu sifat. Mungkin 2 sifat, mungkin 3 sifat. Manakala ghairu mumayyizah adalah perempuan yang tidak dapat membezakan sifat darah, dengan maksud dia melihat darah keluar hanya 1 sifat sahaja ataupun 2 sifat tapi tidak cukup syarat tamyiz yang akan kita sebut nanti lepas daripada ni. Okey. Jadi di sana ada perempuan mumayyizah. Maksud mumayyizah, dia melihat darah keluar dari lebih daripada 15 hari dan dia mendapati darah tersebut keluar lebih daripada 1 sifat, sebagai contoh 2 sifat ataupun 3 sifat. Maka kalau begitu keadaannya, maka hak yang kuat itu adalah haid, manakala hak yang lemah itu adalah istihadah. Jadi perempuan mustahadah mumayyizah, perempuan hak yang darah dia keluar lebih daripada 15 hari, ia dapat membezakan sifat darah. Maksudnya dia melihat darah saat itu keluar lebih daripada 1 sifat, maka haid dia adalah darah yang kuat itu adalah haid, darah yang lemah itu adalah istihadah. Sama ada dia saat itu mubtadaah ataupun dia itu mu'tadah. Jadi pendek kata, perempuan mubtadaah mumayyizah dengan perempuan mu'tadah mumayyizah, dia mengambil hukum yang sama, iaitu darah yang kuat itu adalah haid, darah yang lemah itu adalah istihadah. Kuat dan lemah darah saat itu kita tengok kepada sifat darah. Sifat darah dia ada 3. Yang pertamanya warna, yang keduanya pekat cair, yang ketiganya bau. Baik, waktu kita bincang belaka dah ni sebenarnya adalah kesimpulan daripada apa yang kita bincang sebelum daripada ni. Oleh kerana perbincangan kita berkenaan dengan perempuan mustahadah adalah perbincangan yang sukar, perbincangan yang payah, maka sebab itulah kita ulang semula perbincangan ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mana perempuan saat itu darah dia melepasi 15 hari, maka dinamakan dia sebagai mustahadah. Lepas tu apabila dia melihat sifat darah ada 2 sifat ataupun 3 sifat, dinamakan dia mumayyizah. Maka hukum dia haid, hukum ataupun darah haid dia adalah darah yang kuat, manakala darah yang lemah dikirakan sebagai darah istihadah dengan 4 syarat. Syarat yang pertama adalah darah yang kuat kena cukup sehari semalam. Yang keduanya adalah syarat yang kedua adalah darah yang kuat
jangan lebih daripada 15 hari 15 malam. Syarat yang ketiga adalah darah yang lemah mesti kena cukup 15 hari 15 malam sekiranya darah keluar secara berterusan. Syarat yang keempatnya adalah darah yang kuat mesti keluar secara bersambung, tidak diselangi oleh darah-darah yang lemah berada di cedahnya. Apabila cukup 4 syarat tersebut, barulah kita hukum darah yang kuat itu adalah haid, manakala darah yang lemah itu adalah istihadah. 4 syarat saat ini dinamakan sebagai syarat tamyiz. Apabila cukup 4 syarat tamyiz, barulah dihukumkan darah yang kuat itu sebagai haid, manakala darah yang lemah itu dikirakan sebagai darah istihadah. Sama ada perempuan itu kali pertama datang begitu, ataupun datang kali pertama datang darah, ataupun perempuan yang pernah dah datang darah sebelum daripada ni. Okey. Dua dah situ. Yang ketiganya adalah perempuan mubtadaah yang ghairul mumayyizah. Dia kali pertama keluar darah pertama keluar darah. Tiba-tiba darah tersebut keluar melepasi 15 hari. Kali pertama keluar darah dan darah tersebut melepasi 15 hari 15 malam. Dan dia tidak dapat membezakan sifat darah. Dengan maksud daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-16 darah satu sifat, ataupun darah ada dua sifat, cuma tidak cukup syarat tamyiz yang 4 tadi. Maka bagi perempuan ini haid dia adalah sehari semalam, manakala istihadah dia adalah 29 hari. Daur dia, kitaran haid dan suci dia kira dalam 30 hari. Ini sekiranya darah keluar secara berterusan. Okey. Yang keempatnya adalah perempuan mu'tadah ghairul mumayyizah. Perempuan mu'tadah, perempuan yang beradat, yang pernah dah datang haid sebelum daripada ni, tapi sebelum ni tidak menjadi masalah. Tiba-tiba bulan ni bermasalah sehingga darah keluar lebih daripada 15 hari. Maka perempuan mu'tadah ghairul mumayyizah, oleh kerana dia tidak melihat darah keluar lebih daripada satu sifat, bahkan darah keluar satu sifat sahaja, start daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-16, ataupun darah keluar lebih daripada satu sifat tetapi tidak cukup syarat tamyiz, maka dia mesti kena mengambil adat sebelum daripada ni. Maksud mengambil adat, dia kena tengok apakah bagaimanakah bilangan hari haid dia sebelum daripada bulan yang terjadinya darah istihadah. Dan dia kena tengok juga nisbah kepada waktu. Okey, adat dia ada dua. Yang pertamanya kadar bilangan hari, yang keduanya waktu. Maka dia kena ambil bilangan hari dan waktu haid sebelum daripadanya. Jadi hak yang pada bulan ni, hak yang keluar darah istihadah, ukuran dia kena tengok hak yang bulan yang sebelumnya. Baik, hak tu kita bincang panjang lebar dah sebelum daripada ni. Okey, habis berkenaan dengan perempuan mustahadah hak yang ghairul mutahayyirah. Untuk hari ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak masuk dalam perbincangan hak yang lebih payah, iaitu perbincangan perempuan mutahayyirah. Ini perbincangan hak yang lebih payah. Sebenarnya perempuan mutahayyirah adalah perempuan hak yang darah dia keluar lebih daripada 15 hari. Dan dia melihat darah saat ni itu satu sifat sahaja. Daripada hari pertama hingga hari yang ke-16, satu sifat. Ataupun bukan satu sifat, lebih daripada satu sifat, tetapi tidak cukup syarat tamyiz. Ketika tu, pada asalnya dia kena kembali kepada adat dia, kadar dan waktu. Dia kena tengok adat sebelum daripada ni, berapa hari bilangan haid dia, berapa hari bilangan suci dia sebelum daripada ni. Lepas tu dia kena tengok berlaku waktu mana, awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan. Okey, itu ni pada asalnya, pada asal begini yang perlu dia buat. Tiba-tiba dia tidak ingat adat dia. Kita kata ukuran awak sekarang ni adalah adat. Awak kena tengok adat awak sebelum daripada ni. Allah, tiba-tiba dia tak ingat pula adat dia. Dia tak ingat adat ni, mungkin tidak ingat kadar dan waktu. Berapa hari sebelum daripada ni dia tidak ingat. Waktu mana dia tidak ingat. Awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan dia tak ingat. Itu dia panggil dia lupa adat dia, nisbah kadar dan waktu. Bilangan hari pun dia lupa, lepas tu waktu pun dia lupa. Okey, ni kita buat sebagai contoh lah, kita kata sebagai contoh. Seorang perempuan ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia katakanlah dia accident, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka dia koma dalam beberapa hari. Setelah daripada dia sedar, dia didatangi darah haid. Tiba-tiba darah keluar melepasi 15 hari.
Jadi bermakna dia adalah perempuan mustahadah. Dia melihat darah saat itu hanya satu sifat ataupun lebih daripada satu sifat, tetapi tidak cukup syarat tamyiz. Maka kita kata haid awak untuk bulan ni berpandukan kepada berpandukan kepada bilangan haid bulan sebelum daripada ni, yang awak tak ada masalah sebelum daripada ni. Begitu juga suci berpandukan kepada bulan yang sebelum ni. Kalau bulan sebelum ni haid dia 6 hari, suci dia 28 sebagai contoh. Jadi kitaran haid dia adalah 6 28. Jadi kitaran haid dia adalah 34 hari. Okey. Ataupun haid dia 6 hari sebelum daripada sebelum ni, suci dia 24 hari, jadi kitaran haid dia adalah 30 hari. Kitaran haid dan suci. Maka apabila kitaran haid dia 30 hari, haid dan suci 30 hari, kita kena tengok pula haid dia hot 6 hari tu berlaku pada berapa bulan, berhenti pada berapa bulan. Maka untuk bulan ni begitu, kira berapa bulan haid dia bulan sebelum daripada ni permulaan keluar, maka hot ni pun kira tarikh tersebut juga permulaan keluar. Dan sebelum daripada ni haid berhenti pada berapa bulan, untuk bulan ni begitu juga dikirakan pada tarikh tersebut haid berhenti. Okey. Tiba-tiba oleh kerana dia mengalami koma, lepas tu baru sedar, dia dah ingat. Saya dah ingat dah. Okey, apabila dah ingat, maka dinamakan dia sebagai perempuan mutahayyirah. Awak dah ingat berapa hari? Saya dah ingat berapa hari. Awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan, saya pun dah ingat juga. Nama dia perempuan mutahayyirah. Begitu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia asal perkataan mutahayyirah adalah perempuan yang kebingungan. Dia bingung. Sepatutnya ukuran haid dia untuk bulan ni adalah berpandukan kepada tempoh haid dia bulan sebelum. Tiba-tiba dia hilang punca, dia hilang ukuran. Apabila hilang ukuran, maka dinamakan dia sebagai perempuan mutahayyirah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dinamakan dia sebagai perempuan mutahayyirah. Dan sebahagian daripada ulama meletakkan nama perempuan ini sebagai perempuan muhayyirah, perempuan yang membingungkan. Dia sendiri bingung, lepas tu dia membingungkan. Dia membingungkan siapa? Dia membingungkan ustaz-ustaz, ustazah-ustazah. Dia membingungkan mufti untuk menjelaskan berapa haid dia dan berapa istihadah dia. Sekarang ni melihat kepada sifat darah dia saat itu satu. Okey, darah dia keluar lebih daripada 12 hari. 30 hari masih lagi ada darah. Okey, kita tidak boleh nak kata sepanjang 30 hari tu haid belaka. Sepakat ulama kata bukan haid belaka. Baik, dalam tempoh tersebut ada haid, ada istihadah. Ukuran haid dia adalah kalau ada tamyiz, hak darah yang kuat haid, darah yang lemah istihadah. Sekarang ni tidak ada tamyiz kerana darah satu sifat sahaja. Okey, yang kedua, dia kena kembali kepada adat kadar dan waktu sebelum daripada ni. Tiba-tiba dia lupa pula adat dan kadar dan waktu, maka jadi dia kita cakap dia hilang punca, jadi bingung terus. Kita jadi bingung, maksudnya mufti menjadi bingung kerana tidak tahu bagaimana kau untuk menentukan haid dan istihadah dia. Cuma kata ulama bingung sebelum daripada terbentuknya kaedah-kaedah yang dibuat oleh ulama fiqh. Tetapi setelah daripada ulama fiqh buat kajian dan menentukan bagaimana hukumnya, maka ketika itu hilang dah kebingungan yang pada mufti. Jadi para ustaz mufti yang berhadapan dengan kes ataupun situasi seperti ini, dia ada kaedah untuk diberikan kepada perempuan tersebut. Baik, perempuan ini yang kita kata bingung saat ni, perempuan mutahayyirah ni, yang lupa kadar dan waktu, dia kena mengambil langkah ihtiyat. Langkah ihtiyat ni dia kena mengambil langkah berhati-hati. Okey, kita nak faham apa maksud langkah berhati-hati, kita kena ingat dulu apakah perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid. Okey, perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid, yang pertamanya adalah sembahyang, yang keduanya adalah puasa, yang ketiga adalah tawaf, yang keempat adalah membaca Al-Quran dengan qasa Al-Quran, yang kelimanya menyentuh Al-Quran, yang keenamnya adalah membawa Al-Quran,
Yang ketujuhnya berhenti dalam masjid. Yang ke-8nya lalu dalam masjid kalau dia bimbang titik darah. Yang ke-9nya adalah bersetubuh, suami dia tidak boleh bersetubuh dengan dia. Yang ke-10nya benda lagi yang ke-10 dah teringat sekali lagi. Yang pertamanya sembahyang, yang keduanya tawaf, yang ketiganya adalah puasa, yang keempatnya adalah berhenti dalam masjid, yang kelimanya masuk dalam masjid kalau sekiranya dia lalu dalam masjid, kalau sekiranya dibimbang titik darah. Yang kelima, yang keenamnya adalah baca Al-Quran dengan qasa Al-Quran, yang tujuhnya sentuh Al-Quran, yang ke-8nya membawa Al-Quran, yang ke-9nya adalah bersetubuh, yang ke-10nya adalah cerai. Suami dia haram cerai ketika perempuan itu di dalam haid. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan mengambil langkah ihtiyat adalah untuk sembahyang fardu 5 waktu wajib dia kena sembahyang. Wajib dia kena sembahyang fardu 5 waktu. Sebab dia untuk mengambil langkah berhati-hati, sebab takut waktu tersebut dibimbangi waktu tersebut adalah waktu suci. Baik, begitu juga mesti dia kena berpuasa pada bulan Ramadan. Sebab dibimbangi pada waktu tersebut dia suci. Tetapi dalam masa yang sama dia tidak boleh membaca Al-Quran kerana bimbang waktu tersebut adalah waktu haid, melainkan hanya pembacaan dalam sembahyang sahaja boleh dibaca Al-Quran. Dia tidak boleh menyentuh Al-Quran, dia tidak boleh membawa Al-Quran, dia tidak boleh berhenti dalam masjid. Dia tidak boleh berhenti dalam masjid. Suami dia tidak boleh bersetubuh dengan dia sebab dibimbangi tempoh tersebut adalah tempoh haid. Itu yang dimaksud dengan mengambil langkah ihtiyat. Mengambil langkah ihtiyat maksudnya langkah berhati-hati. Jadi orang perempuan ni payahlah sikit. Tapi kita kena ingat, payah bagaimana sekalipun, apabila kita bersungguh di dalam melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, maka pastinya besar ganjaran pahala. Kita hidup di dalam dunia ni di antara nikmat dan ujian. Nikmat, ketika kita dapat nikmat, maka kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita dapat ujian, maka kita bersabar. Kita di antara nikmat dan ujian. Dan ni antara orang yang Allah Ta'ala ujilah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji dengan darah keluar secara berterusan, tetapi dia lupa pula ukuran haid dia dan ukuran istihadah dia. Maka dia pada setiap waktu dia mengambil hukum haid dan mengambil hukum suci. Setiap waktu mengambil hukum haid, mengambil hukum suci, mengambil hukum haid dalam bab-bab tertentu dan mengambil hukum suci dalam bab-bab tertentu. Ini yang dinamakan sebagai ihtiyat. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita buka muka surat 62. Kita buka muka surat 62. Katanya al-qismu tsani fil mutahayyirah. Bahagian yang kedua dari berkenaan dengan perempuan mutahayyirah. Kita ada dua pembahagian mustahadah, ada mustahadah ghairu al-mutahayyirah dan ada mustahadah al-mutahayyirah. Ni pembahagian yang kedua bagi perempuan mustahadah, iaitu perempuan mutahayyirah, mustahadah mutahayyirah. Katanya wahyal mustahadatu ghairul mumayyizati an-nasiyatu lil'adati walaha suwarun thalath, iaitu perempuan mustahadah. Okey, perempuan mustahadah maksudnya darah dia melepasi 15 hari. Ghairul mumayyizah, dia tidak dapat membezakan sifat darah. Maksudnya darah daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-16 satu sifat. Ataupun dia dapat membezakan sifat darah tetapi tidak cukup syarat tamyiz yang 4. Syarat tamyiz yang 4 yang pernah kita cerita beberapa kali. Yang sepatutnya perempuan mustahadah ghairul mutahayyirah, dia kena ambil adat dia sebelum daripada ni. Ni sebuah kadar dan waktu. Kadar bilangan berapa hari, waktu awal bulan, tengah bulan ataupun akhir bulan. Dan sebenarnya pengajian darah wanita ni antara ni bab yang paling payah. Ni bab yang paling payah sebenarnya. Ni kita bincang bab yang paling payah. Tetapi payah mana sekalipun perbincangan, tapi kalau kita ulang, kita cuba baca, kita cuba ulang, insya-Allah dia akan jadi mudah. Benda yang payah apabila kita sentiasa buat, dia akan bertukar menjadi mudah. Tapi benda yang mudah
Kalau kita abaikan, kita tidak mengambil berat, dia sebenarnya akan menjadi payah. Apatah lagi kalau benda yang payah, kalau kita abaikan, maka lebih lagi akan menjadi payah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perempuan mustahadah yang ghairul mumayyizah, dia ni an-nasiyah lil 'adati. Dia lupa adat dia. Dia lupa adat dia. Dia ni ada berapa? Walaha suwarun thalath. Ada baginya 3 rupa. Ada 3. Dia terbagi pada 3. Yang lupa adat terbagi kepada 3. Sebab benda dia terbagi kepada 3. Okey. Sebab dia terbagi kepada 3 kerana ada hak yang lupa kadar dan waktu. Lupa belaka dua-dua. Bilangan hari lupa, waktu pun lupa. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, ada hak yang lupa kadar sahaja, ingat waktu. Kadar dia lupa, bilangan hari dia lupa, tapi waktu dia ingat. Maksudnya awal bulan ke tengah bulan ke akhir bulan dia ingat. Yang kedua. Yang ketiganya, dia lupa waktu tapi dia ingat kadar. Bilangan hari dia ingat, tapi awal bulan ke tengah bulan dia lupa. Sekali lagi ya. Ada kala dia lupa waktu dan kadar. Bilangan hari dia lupa, berlaku pada awal bulan ke tengah bulan ke akhir bulan dia lupa. Okey, lupa dua-dua. Hak ni dinamakan sebagai mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah mutlaqah adalah perempuan hak yang lupa belaka kadar dan waktu. Yang keduanya lupa kadar sahaja, tidak waktu. Yang kedua dia lupa kadar sahaja, tidak waktu. Kadar, maksud lupa kadar ni adalah dia lupa bilangan hari tapi dia ingat waktu. Berapa hari? Oh, saya lupa. Tapi saya ingat dia berlaku dalam 10 hari, dalam 10 hari yang pertama. 10 hari yang pertama. Tapi berapa hari saya lupa. Tapi daripada hari pertama hingga hari ke-10 tu, ada haid di situ. Tapi bukan 10 hari, tak sampai 10 hari. Tapi saya lupa berapa hari. Tapi dalam tempoh tu lah. Kita dipanggil benda, dia lupa kadar tapi dia ingat waktu. Yang ketiganya adalah dia lupa waktu, dia ingat kadar. Saya ingat berapa hari, 7 hari. Tapi saya lupa lah tengah bulan ke, awal bulan ke, akhir bulan, saya lupa. Okey, itu dia lupa waktu tapi dia ingat kadar. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab darah wanita yang paling payah bab ni dan ana sendiri maksudnya ana pun banyak menulis berkenaan dengan darah wanita, patut ana pun banyak buat daurah berkenaan dengan darah wanita. Tapi masuk bab ni ana rasa susah. Maksudnya ana rasa susah. Ana rasa benda ni sebenarnya perbahasan yang susah. Dan kalau sekiranya ana mampu bagi makan kepada orang yang belajar, maksudnya memahami benda ni sebagaimana bagi makan je, maka ana akan cuba bagi makan gitu je untuk maksud ana adalah nak mempermudahkan. Tetapi perbahasan yang payah dia tetap akan payah. Ana cuba cari bagaimana cara huraian yang mudah. Ana pun maksudnya walaupun kita cuba cari bagaimana cara huraian yang mudah, kita walaupun kita menggunakan kaedah ataupun huraian yang mudah, tapi tetap kita rasa payah. Kita maksud ana, kalau kita mampu untuk memahamkan kepada orang, memberi ataupun memahamkan kepada orang yang belajar berkenaan dengan perempuan mutahayyirah ni dengan cara mudah, sebagaimana mudahnya kita suap makanan, maka pastinya kita akan guna kaedah tersebut. Dan kita rasa yang kita rasa payah ni, kita rasa ni sebenarnya antara cara yang mudah dah untuk kita memahami. Allah Rabbi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi perempuan mutahayyirah dia terbahagi perempuan mutahayyirah dia terbahagi kepada 3. Tengok yang pertamanya kata as-suratul ula. Surah yang pertama, bentuk yang pertama, antangsa adataha qadran wa waqta. Dia lupa adat dia, kadar dan waktu. Berapa bilangan hari, waktu awal bulan ke tengah bulan ke akhir bulan, dia lupa. Baik. Maka hak ni dinamakan wahiyal mutahayyiratul mutlaqah. Ni dipanggil mutahayyirah mutlaqah. Ni istilah dia lah. Kalau sebut kata mutahayyirah mutlaqah adalah apakah maksud perempuan mutahayyirah mutlaqah? Okey, jawapan dia adalah seorang perempuan yang mana dia sebelum ni pernah dah datang darah haid. Tiba-tiba bulan ni darah dia melepasi 15 hari. Dan darah dia satu sifat sahaja daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-16. Dan dia lupa pula kadar adat sebelum daripada ni, kadar dan waktu dia lupa, maka dinamakan dia sebagai mutahayyirah mutlaqah. Sebab kenapa dinamakan dia mutlaqah?
Kerana dia lupa dua-dua, kadar dia lupa, waktu pun dia lupa. Maka ketika ni fa'alaiha lihtiyat, maka wajib atasnya mengambil langkah ihtiyat. Mesti dia kena mengambil langkah ihtiyat. Tu maksud fa'alaiha, ay fayajibu 'alaiha, wajib dia mengambil langkah ihtiyat. Ulama kata wajib dia mengambil langkah ihtiyat bukan untuk membebankan dia. Bukan untuk membebankan dia sebenarnya. Bukan untuk membebankan dia. Tetapi oleh kerana setiap saat, setiap waktu yang berlalu di atasnya ada ihtimal haid dan ada ihtimal suci, sebab itulah dia perlu kena mengambil langkah ihtiyat. Ada kemungkinan haid, ada kemungkinan ketika itu istihadah. Maka apabila ada kemungkinan haid, ada kemungkinan istihadah, dan dia hilang ukuran, sedangkan ukuran dia yang sebelum daripada ni adalah adat, tetapi dia hilang ukuran, maka setiap waktu yang berlalu atasnya ada ihtimal haid, ada ihtimal suci, maka sebab itulah dia perlu kena mengambil langkah ihtiyat. Mesti dia kena mengambil langkah ihtiyat. Sebab dia ihtimal di kulli zamanin yamurru 'alaiha lil haidhi wat tuhur. Kerana ihtimal ni boleh jadi ada kemungkinan setiap tempoh yang berlalu atasnya, setiap waktu saat itu ada ihtimal haid dan ihtimal suci. Ihtimal haid, ihtimal suci. Suci ni maksudnya ihtimal darah tu istihadah. Sebab darah istihadah adalah perempuan ketika tu adalah suci. Perempuan yang keluar darah istihadah dikirakan sebagai perempuan yang mengalami suci. Maka katanya fayalzamuha ma yalzamu tahiru. Okey, maka ni dipanggil maksud ihtiyat. Maka yalzamuha, wajib kepada dia, ma yalzamu tahir, perkara yang diwajibkan kepada perempuan yang suci. Wajib kepada dia melakukan perkara yang diwajibkan kepada perempuan yang suci. Apakah benda yang diwajibkan kepada perempuan yang suci? Min saumin wa salatin, puasa, sembahyang. Okey, puasa wajib. Yang diwajibkan kepada perempuan yang suci wajib juga dilakukan oleh perempuan mutahayyirah. Maksudnya kalau berlaku perkara tersebut pada bulan Ramadan, wajib perempuan mutahayyirah itu berpuasa. Wa salatin, dan sembahyang fardu. Okey, wajib kepada perempuan yang suci sembahyang fardu. Maka begitu juga wajib kepada perempuan mutahayyirah sembahyang fardu, sebab dia kena mengambil langkah ihtiyat, sebab dibimbangi pada waktu tersebut adalah darah istihadah. Wa ghairihima, dan selain daripada keduanya, sama ada asli ataupun awarid. Hak yang asal maksudnya benda hak yang diwajibkan yang asal, ataupun hak yang kedatangan yang baru. Kadang-kadang benda hak yang diwajib tu hak yang asal, kadang-kadang benda hak yang diwajibkan tu adalah benda yang baru. Contoh hak yang baru ni adalah kamanzur, seperti hak yang dinazar. Maksudnya puasa hak yang wajib kerana nazar. Puasa hak yang wajib kerana nazar bukan asal wajib. Hak tu hak yang baru, pada asalnya tidak wajib pun. Apabila dia bernazar untuk berpuasa, maka kewajipan itu adalah kewajipan aridhi, nama dia, hak yang baru. Wasalati janazah, dan sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah. Okey, hak tu sebagai contoh. Pada asalnya tidak wajib pun, tapi apabila berlaku kematian maka wajib sembahyang jenazah. Tapi kewajipan sembahyang jenazah adalah fardu kifayah. Okey, masalah sembahyang, masalah puasa wajib dia kena buat. Tapi wa yahrumu 'alaiha ma yahrumu 'alal haidhi, dan haram atasnya ada tempat benda yang haram tak boleh dia buat, dan haram atasnya barang yang haram atas perempuan yang haid. Min tamattu', daripada tamattu', mengambil keseronokan oleh suaminya dengannya. Suami dia tidak boleh bersetubuh. Dalam masalah bersetubuh tak boleh. Ia tidak sama dengan perempuan mustahadah. Perempuan mustahadah ataupun perempuan yang waktu itu adalah waktu darah istihadah. Waktu itu ada kirakan sebagai darah istihadah, maka boleh suami dia bersetubuh. Tetapi kalau waktu tu kemungkinan istihadah, kemungkinan haid, bagi perempuan mutahayyirah ni tidak boleh suami dia bersetubuh. Wa massi mushaf, dan menyentuh mushaf tidak boleh. Wa ghairihima, dan selain daripada keduanya. Bersetubuh, menyentuh mushaf tidak boleh, nak berhenti dalam masjid tidak boleh. Illa li qira'atil Fatihah, melainkan kerana baca Fatihah. Jadi dan selain daripada keduanya, melainkan kerana baca Fatihah. Baca Fatihah boleh. Sebab dalam diwajib kena sembahyang, antara rukun sembahyang kena baca Fatihah. Jadi untuk baca Fatihah maksudnya untuk melakukan rukun sembahyang, sekadar untuk melakukan rukun sembahyang dibolehkan kepadanya. Wasurati ba'daha fi shalah, dan baca surah selepas dia baca Fatihah dalam sembahyang boleh. Boleh kalau dalam sembahyang boleh, tapi luar sembahyang tak boleh. Okey. Patu wayun dan wadabulaha an tasuma wa tusalli an-nawafilah walau ghayra ar-ratibah, walau ghayra ar-ratibah.
dan disunatkan kepadanya berpuasa dan sembahyang sunat. Puasa sunat dia berpuasa. Sembahyang sunat dia sembahyang. Walaupun bukan sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat duha, sunat dia sembahyang. Sunat sembahyang tahajud, sunat dia sembahyang. Baik, sembahyang sunat boleh. Puasa sunat boleh. Tengok, ada benda hak yang boleh dibuat, ada benda hak yang tidak boleh dibuat. Ni dia kena mengambil langkah ihtiyat. Okey, wal hasil. Okey, tengok. Ni kesimpulan. Saat ni tak jelas lagi. Ni dua kesimpulan. Hak ni penting ni. Annaha kahaidin fi khamsati umur. Dia adalah seperti perempuan yang haid pada 5 perkara. Perempuan mutahayyirah mutlaqah, dia sama dengan perempuan haid pada 5 perkara. Sebagaimana 5 perkara ni tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang haid, maka juga tidak boleh dilakukan oleh dia. Yang pertamanya adalah mubasyarati ma bainas surrati war rukbati. Bersentuhan kulit di antara pusat dan lutut. Jadi suami dia tidak boleh bersentuh kulit di antara pusat dan lutut dia tanpa berlapik. Hak ni kita bincang dah sebelum daripada ni. Lebih-lebih lagi bersetubuh tidak dibolehkan. Kerana mengambil langkah ihtiyat, sebab dibimbangi pada ketika itu dia didatangi haid. Wa qiraatil Quran fi ghairi salah, baca Quran pada selain daripada sembahyang tidak dibolehkan. Sebagaimana hak ni tidak dibolehkan kepada perempuan yang haid, juga tidak dibolehkan kepada perempuan mutahayyirah mutlaqah. Sebab mana? Sebab mengambil langkah ihtiyat. Baik. Wa massil mushaf, dan menyentuh Quran tidak dibolehkan. Sama juga menanggung Al-Quran. Menanggung Al-Quran dia tidak sebut di sini. Tidak boleh juga menanggung Al-Quran. Okey, bersetubuh tidak boleh. Baca Al-Quran selain daripada sembahyang tidak boleh. Menyentuh mushaf, menanggung al-mushaf. Okey, menanggung al-mushaf. Lepas tu wal mukthi fil masjid, dan berhenti dalam masjid. Tak boleh. Wa uburi, dan lalu dalam masjid bisyartih, dengan syaratnya. Dia pada asalnya perempuan yang haid, dia boleh lalu dalam masjid kalau dia tidak bimbang mengotori masjid. Masuk pintu ni tanpa berhenti, keluar pintu sana, kalau dia tidak bimbang mengotori masjid, boleh dia lalu. Baik, sebab tu dia kata bisyartihi, dengan syaratnya. Maksudnya kalau dia bimbang mengotori masjid, tak bolehlah. Kalau dia tidak bimbang, waktu tidak menjadi masalah. Riwayat 5, sebenarnya bukan 5, sebenarnya bukan 5, lebih daripada 5. Cuba kita berhati molek muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya adalah bersetubuh, dan begitu juga mengambil keseronokan pada anggota yang di antara pusat dan lutut. Itu yang pertama. Yang keduanya membaca Al-Quran pada selain daripada sembahyang. Yang ketiganya menyentuh Al-Quran. Yang keempatnya membawa Al-Quran. Yang kelimanya berhenti dalam masjid. Berhenti dalam masjid. Yang keenamnya adalah lalu dalam masjid dengan syarat kalau dia bimbang mengotori masjid. Manakala kalau dia tidak bimbang mengotori masjid, maka waktu tidak menjadi masalah. Okey, 6 perkara ni dia sama dengan hukum perempuan yang haid. Okey. Katanya wa katahirin, dan seperti perempuan yang suci fi sittah, pada 6 perkara. 6 perkara seperti perempuan yang suci. Yang pertamanya as-salah, sembahyang. Wajib dia kena sembahyang. Sembahyang fardu wajib dia kena sembahyang. Zuhur wajib kena sembahyang. Asar wajib dia kena sembahyang. Maghrib wajib kena sembahyang. Isyak wajib kena sembahyang. Subuh wajib dia kena sembahyang. Dia wajib kena sembahyang. Wa tawaf, dan tawaf, kalau dia dalam mengerjakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, maka dia boleh tawaf. Dia boleh tawaf, dan dia boleh melakukan tawaf sunat, tapi ada syarat-syarat dia lah. Wal i'tikaf, dan i'tikaf boleh. Nak i'tikaf boleh. Saja-saja masuk dalam masjid tak boleh. Tapi kalau tujuan untuk melakukan ibadah i'tikaf boleh, tapi dengan syarat tidak bimbang mengotori masjid. Okey. Wasaum, dan puasa, wajib dia kena puasa. Kalau puasa sunat dia berpuasa. Wa talaq, baik, suami dia boleh cerai dia. Talaq boleh. Wal ghusl, dan mandi. Sebab dia wajib dia kena mandi pada setiap kali dia sembahyang. Setiap kali nak sembahyang wajib dia kena mandi. Allah, susah dia ni. Susah. Tapi macam hak yang kita khabar, semakin susah semakin tinggi ganjaran pahala. Semakin susah semakin tinggi ganjaran pahala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa fil mukthi fil masjid qala syekh. Ini nak cerita benda hak yang berlaku khilaf di antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Ada benda hak yang berlaku khilaf. Katanya wa fil mukthi fil masjid qala Syekh Ibn Hajar yahrumu illa li salatin aw tawafin aw i'tikaf. Di dalam dan pada berhenti di dalam masjid telah berkata oleh Syekh Ibn Hajar,
haram kepada perempuan mutahayyirah melainkan tujuan untuk sembahyang. Kalau nak sembahyang dalam masjid boleh. Tujuan untuk beribadat dalam masjid, sembahyang boleh, ataupun tawaf boleh. Dimasuk dalam Masjidil Haram tujuan untuk tawaf boleh. Tapi saja-saja nak duduk dalam masjid tak boleh. Ataupun iktikaf, tujuan untuk beriktikaf dalam masjid boleh. Jadi tujuan untuk semayang dalam masjid, tujuan untuk tawaf dalam masjid, tujuan untuk iktikaf dalam masjid boleh. Tapi saja-saja nak duduk dalam masjid tak boleh. Dan pandangan Syekh Ibn Hajar ni disokong oleh Syekh Khatib Asy-Syirbini. Wa wafaqahu Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini. Pandangan Syekh Ibn Hajar disokong oleh Khatib Asy-Syirbini. Tapi wa khalafahuma Syekh Muhammad Ar-Ramli. Tetapi Imam Ramli berbeza pandangan dengan Syekh Ibn Hajar dan Syekh Khatib Asy-Syirbini bagi perempuan yang ingin berhenti dalam masjid tujuan untuk sembahyang. Oleh kerana Syekh Ramli melihat bahawasanya sembahyang tidaklah menjadi syarat dilakukan dalam masjid, maka kalau tujuan untuk berhenti dalam masjid untuk sembahyang, maka tidak dibenarkan kepada perempuan tersebut. Okey, tak apalah. Cuma kita kata mengikut pandangan Syekh Ibn Hajar, mengikut pandangan Khatib Asy-Syirbini, ni nama tokoh-tokoh besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau Syekh Ibn Hajar Al-Haytami adalah seorang ulama yang besar dalam bidang hadis, dalam bidang fiqh, dalam bidang sirah, dalam bidang tasawuf, dalam bidang akidah. Dia di antara ulama yang besar. Cuma dia terserlah dalam ilmu fiqh, maka dia dikenali sebagai seorang ulama fiqh. Tetapi dalam masa yang sama dia adalah seorang ulama hadis. Sebab tu kita dapati ada beberapa kitab hadis yang dikarang oleh beliau. Antaranya adalah syarah kepada kitab hadis 40 Al-Fathul Mubin, syarah kepada Al-Arba'un An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada seorang lagi Imam Ibn Hajar, yang mana Imam Ibn Hajar tersebut adalah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia adalah sebelum daripada Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani alim dalam bidang hadis, alim dalam bidang fiqh, alim dalam bidang usuluddin, dan alim dalam beberapa bidang yang lain. Tetapi oleh kerana dia terserlah dalam ilmu hadis, maka dia dikenali sebagai ulama hadis. Tapi bukanlah bermaksud dia tidak alim dalam bidang fiqh. Sama juga dengan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Dia bukan tidak alim dalam bidang hadis, dia adalah seorang ulama, tokoh dalam bidang hadis, tetapi oleh kerana dia terselah dalam ilmu fiqh, maka dia dikenali sebagai seorang ulama fiqh. Kalau sebut kata Imam Ibn Hajar dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, maka dia merujuk kepada Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Tetapi kalau dalam kitab hadis, kalau sebut kata Imam Ibn Hajar, maka merujuk kepada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak yang disebut ni, ini tiga orang tokoh yang besar dalam mazhab Imam Syafi'i ni. Antara tokoh besar di ulama-ulama hak yang mensyarahkan kitab Minhajul Talibin. Kitab di sana ada satu kitab dalam mazhab Imam Syafi'i yang dikarang oleh Imam Nawawi, nama kitab Minhajul Talibin. Nama kitabnya adalah Minhajul Talibin. Yang mana Imam Nawawi buat kitab Minhajul Talibin adalah dia buat ringkasan daripada kitab Muharrar karangan Imam Ar-Rafi'i. Di sana ada seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, dia buat kitab Al-Muharrar. Maka Imam Nawawi melihat kitab Muharrar ni comel, maka dia pun buat ringkasan daripada kitab Muharrar, dan dia ada tambah sikit dalam kitab tersebut apa yang tidak disebut dalam kitab Muharrar, yang diletakkan nama sebagai kitab Minhajul Talibin. Maka oleh kerana kitab Minhajul Talibin adalah kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar dalam bidang fiqh mazhab Imam Syafi'i, iaitu Imam Nawawi, maka ulama-ulama yang datang selepas daripada Imam Nawawi pakak buat syarah kepada kitab Minhajul Talibin. Yang mana syarah kepada kitab Minhajul Talibin memang cukup banyak syarah dia. Banyak, lebih daripada 20 syarah. Banyak syarah kitab Minhajul Talibin. Cuma syarah yang paling masyhur, hak yang dijadikan rujukan, hak yang dijadikan tiang dalam mazhab Imam Syafi'i, yang pertama adalah kitab Tuhfatul Muhtaj, syarah kepada kitab Minhajul Talibin karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Yang keduanya adalah kitab Nihayatul Muhtaj, syarah kepada Minhajul Talibin karangan Imam Ar-Ramli. Yang ketiganya kitab Mughnil Muhtaj, syarah kepada kitab Minhajul Talibin karangan Khatib Asy-Syirbini.
Dan kadang-kadang 3 orang ulama ni sepakat dalam satu permasalahan. Kadang-kadang 3 orang ni berbeza pandangan. Kadang-kadang Khatib Asy-Syirbini bersama dengan Imam Ibn Hajar, kadang-kadang Khatib Asy-Syirbini bersama dengan Imam Ramli. Ni 3 orang tokoh ulama yang besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, ini benda yang langkah yang perlu diambil oleh perempuan mutahayyirah lagi. Tadi dia kena mengambil langkah ihtiyat. Dia cerita dah, ni masih lagi dikirakan langkah ihtiyat yang wajib diambil oleh perempuan mutahayyirah. Wa yajibu an taghtasila li kulli fardin fi waqtih. Wajib dia kena mandi untuk setiap fardu di dalam waktunya. Masuk waktu sembahyang, sebelum daripada sembahyang wajib dia kena mandi. Manakala perempuan istihadah sahaja yang bukan mutahayyirah, dia tidak wajib mandi untuk setiap kali dia sembahyang. Tidak wajib dia mandi untuk setiap kali sembahyang. Tidak wajib dia mandi untuk setiap kali sembahyang. Hak ni setiap kali nak sembahyang wajib dia kena mandi. Wajib dia kena mandi. Mana-mana soalan tu oleh kerana hari ni ana seorang, ana tidak insya-Allah kita akan kumpul soalan dan kita akan jawab. InsyaAllah kalau sempat esok kita akan cuba jawab, insyaAllah. Esok hari kami kan, esok kita ada sekali lagi, insyaAllah kita akan cuba jawab esok. Kalau sempat, insyaAllah esok mana-mana soalan. Mungkin hari ni anda tidak sempat jawab soalan kerana anda seorang pada hari ni, seorang anda tidak sempat balik ke madrasah anda selepas daripada program ataupun selepas daripada ana duduk di Jabatan Mufti, ana duduk tumpang rumah sahabat ana, homestay dia dulu, kerana malam ni ana ada kuliah di tempat lain. Malam ni baru ana akan bertolak balik ke Masjid, ke Mamang. Ni masih ana ada di sekitar daerah Marang. Baik, jadi ana tidak sempat untuk balik ke madrasah ana, jadi anda tidak sempat lah. Tak ada orang lah, maksudnya pelajar-pelajar anda tidak ada di sini. Kalau ada pelajar anda, mungkin dia akan kumpul soalan, dia akan cuba baca. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib dia kena mandi setiap fardu dalam waktu. Zuhur dia kena mandi, asar dia kena mandi, maghrib dia kena mandi, isyak dia kena mandi. Memang dak busuk lah dia, wangi lah, mandi semua. Sebab dia kerana mengambil langkah ihtiyat, kerana lihtimal linqita', kerana ihtimal darah berhenti. Sebab ada kemungkinan darah haid dia berhenti pada setiap waktu, sebab itulah wajib dia kena mandi. Kerana ada kemungkinan setiap waktu tu darah haid berhenti. Tapi kan dia kata wajib kena mandi setiap waktu tu in jahilat waqtan qita'id dam, jika dia tidak tahu waktu berhenti darah. Tetapi kalau dia tahu waktu berhenti darah sebelum ni dia ingat dah waktu saya dah berhenti darah haid saya masuk maghrib, darah haid berhenti. Tapi tak tahulah berapa hari darah haid saya sebelum ni, awal bulan ke tengah bulan, akhir bulan. Cuma saya ingat darah haid saya berhenti pada waktu maghrib. Okey, kata ulama, kalau ingat sebelum ni darah haid dia berhenti pada waktu maghrib, maka hanya wajib mandi untuk sembahyang maghrib saja. Sebelum sembahyang maghrib wajib mandi. Sembahyang lain tak wajib mandi. Cukup dia berwuduk sahaja. Tapi hak yang letakkan kapas, lepas tu pakai cawak, lepas tu kena segerakan sembahyang. Hak tu memang jelas. Hak tu memang jelas berlaku kepada perempuan hak yang darah sentiasa keluar daripada kemaluan dia. Ni masalah wajib mandi ataupun tidak, untuk setiap waktu kena tengok. Kalau dia lupa bila darah berhenti untuk haid sebelum daripada ni, maka setiap waktu dia nak sembahyang wajib dia kena mandi terlebih dahulu. Tetapi kalau dia ingat bila darah berhenti sebelum daripada ni, maksudnya hak yang sebelum jadi darah istihadah ni, bulan hak yang sebelum dia ingat darah haid berhenti apabila masuk waktu maghrib, walaupun dia lupa kadar, dia lupa waktu, maka untuk bulan ni setiap kali masuk waktu maghrib wajib dia kena mandi. Setiap kali masuk waktu maghrib wajib dia mandi. Manakala untuk waktu-waktu lain tidak wajib mandi, hanya cukup berwuduk sahaja, basuh kemaluan, letakkan kapas, lepas tu berwuduk sahaja, lepas tu sembahyang. Baik. Katanya wala yalzamuha al-mubadaratu bis-salati ba'da al-ghusli bi khilaf al-wudu'. Tidak wajib dia bersegera sembahyang selepas daripada mandi. Lepas daripada mandi tak wajib segera sembahyang, tapi lepas daripada wudu kena sembahyang selalu. Maksudnya tidak wajib dia segera mandi selepas daripada sembahyang. Baik. Tapi kalau lepas daripada wudu wajib dia kena sembahyang selalu. Okey. Lianna wujubal wudu lihtimalil hadath. Kerana kewajipan berwudu kerana ihtimal hadath. Hadath tu maksudnya darah keluar saat itulah. Sebab untuk mengurangkan hadath,
Kalau dia lambat jadi hadas semakin banyak, maka sebab itulah kena sembahyang lalu. Tetapi wa wujubal ghusli li ihtimal inqita'. Wajib mandi kerana ihtimal inqita', ihtimal berhenti. Berhenti tokanglah setiap saat berhenti. Ihtimal berhenti sekali je. Jadi cukup mandi sekali, tak perlulah dia gaduh untuk sembahyang selepas daripada dia mandi. Jadi kalau dia lewat sembahyang lepas daripada mandi sekali pun tidak wajib dia mengulangi mandi. Tetapi berwuduk wajib dia kena ulang semula. Baik. Wala yumkinu takarruruhu bainal ghusli was salah. Tidak mungkin berulangnya, berhenti di antara mandi dan sembahyang. Dia tidak mungkin lepas berhenti, tidak mungkin begitu. Baik. Katanya fa in alimat waqtan qita'id dam, kalau dia tahu waktu berhenti darah, ka'an arafat annahu yanqati'u 'inda al-ghurub fala yalzamuha al-ghuslu illa 'inda al-ghurub. Kalau dia tahu waktu darah berhenti, berpandukan kepada hak yang sebelum daripada ni, contoh dia tahu bahawasanya darah berhenti indal ghurub, ketika terbenam matahari, maka tidak wajib dia mandi melainkan ketika terbenam matahari. Manakala untuk sembahyang-sembahyang yang lain, wa tatawaddau li baqil fara'id li ihtimali al-inqita'i indal ghurub duna ma 'adahu, dan wajib dia kena berwuduk untuk sembahyang-sembahyang fardu yang lain, kerana ihtimal boleh jadi berhenti saat itu hanya berlaku ketika terbenam matahari saja, tidaklah di dalam waktu yang lain. Sebab itulah wajib dia kena mandi ketika terbenam matahari sahaja. Untuk waktu lain hanya cukup dia berwuduk, sebagaimana hak yang kita cerita saat ni. Baik, dalam masalah puasa pula, wa tasumu Ramadan, dia kena berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan wajib dia kena berpuasa. Sebab mana dihtimali annaha tahiratun, kerana ihtimal bahawasanya dia saat itu suci jami'a Ramadan. Ihtimal start daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-30, ihtimal dia mengalami suci. Maka hari pertama mungkin suci, hari kedua mungkin suci, hari ketiga mungkin suci, hari keempat mungkin suci, maka wajib dia kena puasa. Baik. Cuma apabila dipuasa sebanyak 30 hari, hak yang yakin sah hanyalah sebanyak 14 hari sahaja. Hak yang yakin sah 14 hari sahaja. Sebab itulah dia kata thumma syahran kamilan, kena dia berpuasa pula sebulan yang lain. Sebulan Ramadan dia kena puasa penuh, lepas tu kena puasa pula sebulan yang lain penuh juga. Jadi apabila dia puasa 2 bulan, hak yang yakin suci pada bulan Ramadan 14 hari, hak yang yakin suci pada bulan yang lain 14 hari. Jadi 14 hari 28 hari. Berbaki lagi 2 hari dia kena puasa. Sebab tu dia kata fayabqa 'alaiha yauman, maka berbaki atasnya 2 hari. Payah dan kenapa kau dia kena puasa 2 bulan, bulan Ramadan, lepas tu bulan yang lain, hak yang yakin sah 28 hari, berbaki 2 hari lagi dia kena qada balik. Nanti kita akan cerita pada esok kita akan cerita insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan cerita esok. Jadi untuk hari ni kita tidak sempat dah. Jadi untuk hari ni sini dulu. Dan sebelum daripada kita berhenti, ana nak sebut selagi, sebenarnya perbahasan mutahayyirah ada perbahasan yang susah. Tetapi walau bagaimanapun perbahasan yang susah, apabila kita bersungguh cuba memahaminya dengan kita belajar, kita dengar, kita cuba perhati, kita berusaha, kita ulang, kita mudzakarah balik, kita murajaah balik, insya-Allah perkara yang susah saat itu akan menjadi mudah. Biasa untuk kita mendapat benda yang berharga, dia perlu kepada pengorbanan. Begitu juga dalam hal ilmu. Kalau benda yang mudah, memang mudah je untuk kita faham. Tetapi kalau benda yang payah, mesti kita kena ada kebersungguhan, mesti kena ada himmah yang tinggi. Kita tidak boleh mengabaikan, mesti kita kena mudzakarah, mesti kita kena murajaah. Maka kesemua perkara tersebut akan membantu kita memahami perkara yang payah. Dan sebagaimana setiap kita menuntut ilmu ni ibadah sebenarnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan dalam kita menuntut ilmu juga maksudnya kita menuntut ilmu adalah ibadah, ada ganjaran pahala sekiranya kita niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin susah kita menuntut ilmu, semakin besar ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Baik, cuma patut haklah sekali, perempuan mutahayyirah ni sebenarnya jarang berlaku. Sebenarnya jarang berlaku perempuan mutahayyirah. Tetapi walaupun jarang berlaku, benda tu mungkin berlaku
bagi orang ustazah ataupun ustaz yang menjadi rujukan kepada masyarakat, dia kena tahu perkara ini agar suatu hari nanti andai kata berlaku dan ditanyakan permasalahan ini kepada dia, dia dapat membantu hamba Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Membantu hamba Allah dalam hal agama sebenarnya adalah perkara yang cukup besar. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.